Amirul Ihsan. Nama matriks saya 01 DKA 21F1113. Hari ini saya akan menerangkan tentang floor plan yang kami dapat. Okay. Daripada paparan skrin, ini ialah floor plan kami. Plan rumah satu tingkat. Ianya ada satu ruang tamu, 2 bilik tidur, 1 bilik mandi, ruang dapur atau tempat makan, 1 beranda luar, ruang tamu dan 1 beranda belakang. Dapat dilihat, bagi pemasangan perpaipan untuk rumah ini, meter air akan dipasang pada luar rumah. Ianya lebih mudah. Jikalau boleh dibayangkan, meter air lebih sesuai dipasang pada sebelah beranda luar rumah. Bermula dari meter air, saluran air lalu di kawasan tepi dan salurkan lagi pada laluan tepi rumah yang dapat kita lihat di skrin. Bagi pemasangan perpaipan untuk rumah ini, ianya terpulang sama ada pemasangan bawah tanah atau di luar rumah. Tapi sebaiknya pemasangan mengikut alur rumah tersebut, iaitu di luar tapi lebih kemas berada di bawah tanah. Diteruskan pemasangan saluran air untuk kesinki di ruang dapur menggunakan soket pembahagi T, dan air akan terus naik ke tangki. Tangki biasanya akan berada di bahagian dalam bumbung, iaitu bahagian atas bilik mandi, dan daripada tangki akan disalurkan ke bilik mandi. Jika dapat dilihat, di bilik mandi ada 3 bahagian, iaitu sinki kecil, jamban dan tempat mandi. Saluran air akan dibahagikan mengikut 3 pembahagian tersebut menggunakan soket penyambung yang sesuai. Untuk pemasangan paip di pelan rumah ini, biasa digunakan paip poli dan paip PVC dan paip besi bergalvanik untuk meter di luar rumah. Bagi paip PVC, selalunya dijadikan saluran air dari tangki ke bilik mandi dan terus ke 3 bahagian tersebut dan juga ke sinki. Untuk paip poli biasanya akan disambungkan dari meter air luar rumah ke ruangan dapur dan ke tangki. Sekian dari saya akan paskan pada Atika untuk sambung ke topik yang seterusnya. Terima kasih. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang alatan tangan yang perlu digunakan untuk perpaipan di rumah. Okey, yang pertama adalah pita pengukur. Ini adalah untuk mengukur jarak paip yang perlu untuk kita potong nanti. Yang kedua adalah gergaji besi. Gergaji besi ini adalah untuk memotong paip PVC dan juga paip besi balgavani. Yang ketiga adalah pemotong paip beroda. Ini adalah untuk memotong paip besi balgavani sahaja. Yang keempat, ragum paip yok. Ini untuk mengapit dan memegang paip semasa kerja pemotongan, mengulir dan juga memasangnya. Yang kelima adalah kikir rata, adalah untuk membuang gerigis bahagian luar paip, iaitu selepas kita memotong paip tersebut, kita boleh menggunakan kikir rata ini. Yang keenam adalah pemotong paip PVC dan paip poli. Ini adalah untuk memotong paip PVC dan paip poli sahaja. Yang ketujuh adalah kikir bulat. Kikir bulat adalah untuk membuang gerigis pada bahagian dalam paip. Yang ke-8 adalah perikul paip untuk mencengkam paip semasa melaksanakan perpaipan. Yang ke-9 adalah spana bola laras, ialah untuk membuka dan meletakkan naip pili dan bol. Yang ke-10 adalah pelayar cekaragung. Ini adalah untuk mencengkam batang paip bagi besi balgavani sahaja. Dan yang ke-11 adalah pengulir luar. Ini adalah untuk membuat ulir luar pada hujung batang paip besi balgavani. Dan yang terakhir adalah pelayar cengkam 1000, adalah untuk mencengkam paip poli dan juga mengetatkan penutup penyambung poli. Hari ini saya akan terangkan tentang jenis paip yang digunakan dan bahan pemasangan yang digunakan dalam perpaipan di rumah. Okey, yang pertama adalah paip perhubungan. Paip perhubungan, jenis paip yang perlu digunakan adalah paip poli. Kita perlu menggunakan penyuai soket injap untuk disambungkan dengan paip besi balgavani terus ke meter air.
Bahan yang perlu digunakan untuk menyambung paip poli dengan paip besi balgavani adalah pita PTFE. Ia digunakan adalah untuk mengelakkan kebocoran pada sambungan paip dan juga dapat mengukuhkan sambungan paip besi balgavani tersebut. Yang kedua adalah meter air. Bagi meter air, jenis paip yang perlu digunakan adalah paip besi balgavani yang diperbuat daripada bahan kololi, kerana besi balgavani ini ia tahan karat dan juga kuat. Dan untuk menyelenggara meter air tersebut, kita perlu menggunakan pita PTFE pada penyambung puting heksagon untuk menyambung kepada dua soket yang sama. Okey, seterusnya adalah paip perkhidmatan. Paip perkhidmatan, jenis paip yang perlu digunakan adalah paip PVC, kerana apabila mengalami masalah kebocoran, paip PVC mudah untuk digantikan dan juga mudah untuk disambungkan semula. Dari paip perkhidmatan ni, kita akan menggunakan T sama untuk menambah sambungan paip perkhidmatan dan siku 90 darjah untuk mengubah arah sambungan paip yang bersudut 90 darjah dari tangki simpanan air dan kekelengkapan perpaipan di rumah. Contohnya seperti sinki dapur dan paip luar rumah. Yang keempat adalah paip agihan. Paip agihan adalah untuk mengagihkan air dari tangki ke kelengkapan perpaipan di rumah. Paip agihan ini menggunakan jenis paip PVC. Ini adalah kerana ia ringan dan mudah untuk dikendalikan serta tidak kakisan. Okey, paip agihan ini menggunakan penyambung seperti T sama untuk menambah sambungan paip dan juga penyuai soket PT untuk menyambung bahagian batang paip dengan pili. Untuk pemasangan ini, kita perlu menggunakan glue paip PVC dan pita PTFE supaya lebih kuat antara paip dan tidak bocor. Okey, yang kelima adalah paip cuci. Kegunaan paip cuci adalah untuk mencuci tangki simpanan air. Okey, jenis paip yang boleh kita gunakan adalah paip PVC kerana ia lebih ringan dan mudah untuk diselenggarakan. Bagi penyambung untuk paip cuci dan tangki simpanan air adalah kita perlu menggunakan penyuai soket PT untuk menyambung batang paip pada pili bagi paip cuci. Okey, seterusnya adalah paip limpa. Bagi paip limpa, kita menggunakan jenis paip besi balgavani grade A, iaitu ketebalannya yang nipis dan kod yang berwarna perak. Bagi paip limpa adalah untuk saluran air keluar jika berlaku kerosakan injap berbola pada tangki simpanan air. Bagi paip limpa, bahan pemasangan untuk paip limpa ini adalah kita boleh menggunakan soket sama untuk menyambung paip yang sama saiz diameternya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Aisyah binti Damahuri, nama merchant 01 DKA 21F1128. Jadi saya akan menerangkan prosedur kerja paip buangan. Prosedur terdapat dua prosedur, dua kaedah saliran yang digunakan, iaitu saliran atas permukaan tanah dan bawah permukaan tanah. Yang pertama, saliran atas permukaan tanah. Saliran atas permukaan tanah terdapat tiga, iaitu saliran paip air sisa, saliran paip najis, saliran anti-sifon. Pertama, saliran paip air sisa. Saliran paip air sisa menyalurkan air sisa dalam bangunan atau rumah kediaman ke sistem paip bawah tanah. Yang kedua, saliran paip najis. Saliran ini menyalurkan air kumbahan ke tangki septik dan terus ke loji rawatan kumbahan melalui sistem paip bawah tanah juga. Dan yang last sekali, saliran anti-sifon. Saliran ini mengedarkan udara di dalam sistem saliran dan mencegah berlakunya persifonan. Seterusnya, jenis sistem saliran bawah tanah. Sistem saliran bawah tanah terdapat tiga, iaitu sistem dua paip, sistem satu paip dan seterusnya sistem paip tumpul tunggal. Sistem dua paip, paip buangan digunakan untuk membawa air buangan dari dapur dan bilik air terus dari ke longkang, dan paip najis membawa najis dari alatan kebersihan ke pembutangan. Sistem satu paip, paip bolong ataupun paip anti-sifon digunakan untuk mencegah kehilangan kedap air di dalam perangkap. Dan yang terakhir,
sistem paip tumpul tunggal. Sistem paip tumpul tunggal ni dia menggunakan satu paip saja. Semua alatan kebersihan disambung terus ke paip utama. Prosedur pemasangan tangki air. Pertama, letakkan tangki air pada pelapik tangki yang sudah disediakan di atas rumah. Kedua, jangan lupa melakukan pemerhatian pada water base dahulu. Hal ini kerana untuk mengetahui jika tapak tangki air tidak stabil dan membolehkan kecederaan atau kecelakaan. Yang ketiga, apabila selesai, pasang gelung keselamatan dan pastikan gelung itu dia pasang dengan betul. Yang terakhir, pasang pelampung di tangki dengan betul, pelampung ataupun pelambung. Dan yang terakhir, uji pelampung tersebut sebelum meninggalkan tangki di atas rumah. Cara pemasangan pelapik tangki air. Yang pertama, gunakan pelapik tangki air sesuai dengan saiz rumah anda, sama ada 1 tingkat atau 2 tingkat. Yang kedua, letakkan pelapik air pada posisi yang mudah diperiksa oleh petugas penjelagaan tangki air. Dan yang terakhir, posisi pelapik tangki air lebih dekat dengan sumber air agar jarak pipa antara tangki dan sumber air pendek je.